kami tidak akan beriman kepada kamu wahai Muhammad, cabar Rasulullah. Minyak tu tak akan keluar kecuali selepas Rosdi Hasan berzikir sebanyak ribuan kali. Kata Musa ada tongkat boleh belah laut, Isa boleh hidupkan yang mati, hang apa dah? Hang boleh buat apa? Tunjuk magic, think about it, fikirkan. Mukjizat utama Al-Quran adalah pada ilmunya, pada berfikir. Itu yang orang tak nak buat. Musyrikun tak nak buat benda tu, dia nak tengok magic. Gunakan akal, buat kajian, fikir. Nescaya kamu akan lihat kemukjizatan Al-Quran itu. Tapi kita tak nak. Ustaz tunjuk magic sikit Ustaz. Kita yang peliknya, kenapa masyarakat kita hari ni, sampai hari ni, dalam keadaan kita ada media sosial, hampir ke semua kita tengok media sosial dan kita boleh guna Google. Hari ni pula ada AI untuk nak pergi buat chat GPT dan sebagainya. Tetapi macam mana masyarakat kita hari ni masih lagi boleh percaya dengan apa yang dilakukan oleh sebahagian orang yang menggunakan agama sebagai macam yang dibuat oleh Rosdi Hasan ni? Macam mana orang masih lagi percaya dengan orang macam ni? Perspektif anda Ustaz. Anda nak kita pergi ke surah Ali Imran, antara hujung-hujung surah Inna fi khalqis samawati wal ard, ayat terkenal. Saya yakin ramai orang hafal. Saya nak tengok kepada sebab nuzul. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sebab nuzul ayat ni apa? Sebab nuzul ayat ni kalau kita lihat, golongan musyrikun duk cabar Rasulullah. Kata Musa ada tongkat boleh belah laut, Isa boleh hidupkan yang mati, hang apa dah kan? Hang boleh buat apa? Tunjuk magic, show us something, show us something sensational. Ya. Allah turunkan ayat tu. Bila Allah turunkan ayat tu, Nabi bagi kepada musyrikun, Nabi kata falyatafakkaru, fikirkan kamu, think about it, fikirkan. Boleh je kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk benda sensational, meletup-meletup kan, gunung tukar jadi emas ke, Allah boleh saja. Tetapi mukjizat utama Al-Quran adalah pada ilmunya, pada berfikir. Itu yang orang tak nak buat. Musyrikun tak nak buat benda tu, dia nak tengok magic. Ini rata-rata penyakit yang sama kita ada hari ni. Ustaz bila ajar ilmu, orang tak nak dengar. Ustaz buat magic-magic, ustaz bertapa, ustaz tarik ular daripada dubur orang kan. Itu yang orang nak. Masya Allah, tabarakallah. Inilah Islam. Inilah yang akan buat kita menang melawan Dajjal, melawan Yahudi. Sedangkan bila kita baca Al-Quran, ceritanya bukan begitu. Saya nak bawa lagi satu ayat. Saya nak beritahu bahawa tema ini berulang dalam Al-Quran. Golongan musyrikun ni duduk minta macam-macam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita buka suratul Isra ayat 89 ke bawah. Suratul Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورٌ. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan di dalam Al-Quran ini segala bentuk masal. Masal ni banyaklah kita boleh tafsirkan ya, banyak boleh kita jelaskan. Masal di sini simbol ataupun kalau nak terjemah bahasa Melayu susah. Nak kata kiasan pun dia bukan kiasan. Dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai archetypal symbols. Kan, contoh macam cahaya dengan kegelapan ni, di mana saja tamadun dikira sebagai lambang kepada kebenaran dan kebatilan kan. So ni dikira sebagai archetypal symbols. Satu lambang yang digunakan cross cultural, merentas sempadan, merentas negara, merentas budaya, untuk digunakan sebagai lambang menunjukkan kepada kebenaran ataupun kepada kebatilan. Jadi Al-Quran ni Allah kata sudah ada kullu masal. Semua archetypal symbols yang manusia perlukan sudah ada di dalam Al-Quran. Tetapi kebanyakan manusia menolak, tak nak percaya. Kemudian apa respon mereka? وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا. Kami tidak akan beriman kepada kamu wahai Muhammad sehinggalah engkau memancarkan daripada bumi ini mata air, pancuran air. Ataupun kau jadikan untuk kami satu kebun daripada kurma, daripada anggur, dan celah-celahnya terpancar pula sungai-sungai. Ataupun Muhammad, engkau pecahkanlah sekeping daripada langit ini kan, jatuh hentak kepada kami, au ta'ti billahi wal, ataupun kau ajak panggil Allah dengan para malaikat datang bersama, ataupun kau bina satu rumah yang dipenuhi dengan batu-batu permata, ataupun kau pergi terbang ke atas langit, dan kami tidak akan beriman kepada kamu wahai Muhammad walaupun kau dah terbang, sehinggalah engkau turun tunazzila alaina kitaban naqra, sehingga kau bawa satu kitab daripada langit yang kita boleh baca. Tengok apa jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasulah. Nabi kata apa? Maha suci Tuhanku,
Bukankah aku ni hanyalah seorang manusia dan seorang rasul? Lihat, ini penyakit yang sama dideritai oleh kita hari ini. Allah dah bagi Quran. Mukjizat Quran ni pada mukjizat ilmu. Gunakan akal, buat kajian, fikir, nescaya kamu akan lihat kemukjizatan Al-Quran itu. Tapi kita tak nak. Ustaz tunjuk magic sikit Ustaz. Ustaz bacakan ayat sikit dekat anak saya biar jadi pandai. Padahal Al-Quran dah ajar kita macam nak jadi cerdik. Kita tak nak baca. Kita nak Ustaz bacakan ayat Quran pada air, kasih anak kita minum, lepas tu anak kita sihat. Kan? Kalau nak buat tu pun tak ada masalah, dengan syarat buatlah juga yang pertama. Macam mana Al-Quran ajar kita untuk jadi cerdik? Al-Quran ajar kita untuk berfikir, untuk mencari ilmu. Itu kita tak nak buat. Jadi apa musyrikin minta? Minta Nabi terbang lah. Lepas tu bila dah terbang pun tak cukup. Terbang naik ke langit, bawa turun satu kitab. Baru kami percaya. Kan? Tukar rumah Nabi jadi batu-batu permata dan sebagainya. Bukankah ini yang orang-orang tertentu cari? Sebab tu mereka tertarik dengan orang-orang seperti Rosli Hassan. Sebab Rosli Hassan duk main benda ni dengan mereka. Panggil hantu air. Kan? Jumpa batu-batu pelik daripada dalam gua. Jumpa minyak pelik-pelik. Lepas tu minyak tu tak akan keluar. Kecuali selepas Rosli Hassan berzikir. Sebanyak ribuan kali. Dah zikir ribuan kali, barulah minyak tu akan mengeluarkan hasil. Hebat tak dia punya marketing dan dramatization ni? Kan? Ini part I give it to you, Rosli Hassan. Kan? Kamu sepatutnya work in a different profession. Kamu boleh mendatangkan manfaat kepada umat. Tapi sayangnya kamu menggunakan kamu punya kemampuan di tempat yang salah. Dan we will not let you off. Kami tidak akan membiarkan kamu memperbodoh-bodohkan masyarakat Melayu dan masyarakat Islam kita. Jadi saya minta kepada masyarakat Islam, buat tadabbur ayat suratul Isra ini. Dan tanya diri kita, kenapa kita nak cari benda pelik sedangkan Al-Quran ini adalah benda pelik yang paling luar biasa. Dia bukan pelik-pelik bodoh. Quran ni pelik yang mencerdikkan. Pelik yang meningkatkan keilmuan dan akal fikiran masyarakat. Bukan yang memundurkan masyarakat. Kan? Bila tengok benda pelik-pelik macam tu, apa yang jadi cerdik? Apa manfaat yang masyarakat dapatkan Ustaz Syah? Kan? Bila tengok Ustaz ni boleh jumpa batu kat dalam gua lah, kan? Boleh panggil apa dapat minyak senduduk dan sebagainya. Apa manfaat yang masyarakat akan dapat? Kecuali membawa masyarakat kepada diri dia. Kecuali membawa masyarakat kepada produk-produk dia. Itu sebenarnya yang ingin dicapai. Asal buat bisnes. Ada orang duduk sebut kadang, dia kata cara berfikir yang disebutkan oleh Al-Quran sebenarnya dengan cara berfikir yang kita guna ketika memahami teknik-teknik magician ni perlu jelas. Macam Quran sebut tadi, bila dicabar kepada Nabi untuk buat ini, untuk buat itu, sebenarnya Nabi boleh buat. Nabi boleh minta ke Allah Ta'ala. Dan sebenarnya itu juga yang boleh dibuat oleh orang magician. Tadi saya tengok ada komen kata, kenapa keluar ulat cincin saja? Kenapa tak keluar ulat king cobra ke apa ke kan? Sebenarnya orang magician ni hang boleh buat pun. Kalau keluar king cobra pun dia boleh keluarkan. Betul. InsyaAllah Ustaz, kalau ada orang yang boleh supply kami king cobra, saya akan ulang buat dengan king cobra. Tapi dah buang bisa lah kan. Dah buang bisa. InsyaAllah kami akan buat. Sebab dia semua ada trik. Semua ada trik. Sebab tu David Copperfield dia boleh hilangkan menara tu. Dan itu bukan Photoshop. Tapi dia boleh buat begitu. Keadaan macam-macam jenis kita tengok magician boleh buat. Jadi sebenarnya Quran ajar kita bukan untuk kita melawan itu dengan terus berhujah, tetapi kita melihat bagaimanakah hujah yang terbaik. Dan Quran dia sebut bahawa kita adalah bashar. Nabi-nabi ini adalah bashar, manusia. Jadi kita kena lihat seperti itu. Kalau tidak, kita duduk lawan bodong ni apa ni? Tak lagi, kita kata cuba buat keluar ulat yang lain pula agak daripada situ kan. Sebab dah kantoi kan. Tak kira dia keluar ulat yang lain pula. Sebab dia ada trik yang lain. Bahkan setahu saya dulu Marcel dia ada bincang dengan Deddy Corbuzier dalam podcast Deddy Corbuzier. Dia kata magician ni dia orang ada engineer dia orang yang just bagi upah kepada dia orang, just bagi tahu aku nak buat apa. Nanti engineer ni akan buat trik-trik tu. Dia akan buat trik tu, dia akan bina barang tu. Lepas tu, bahkan Deddy Corbuzier kata ada yang dia bayar $1 juta. Dia bayar $1 juta, lebih kurang lah harga begitu, saya kena picit balik lah kan. Tapi lebih kurang banyaknya seperti itu. Dia guna hanya sekali saja. Lepas tu dia hancurkan supaya orang lain tak dapat buat benda yang sama. Tapi itu adalah entertainment. Itu adalah hiburan. Masalah kita hari ni yang dibuat ini bukan hiburan. Sebab tu saya setuju bila Ustaz Nur kata kalau Rosli Hassan dia duduk dalam bidang yang lain, dia akan memberikan manfaat
kepada kita. Kita kekurangan magician. Kalau ada Rosdi Hassan pergi tunjuk, oh okey, saya adalah magician dan saya boleh buat benda-benda macam ni. Kita akan rasa, oh hebat juga orang Malaysia, otak. Nak buat benda macam tu bukan senang. Saya rasa Rosdi dia dah praktis bukan sekali tu. Banyak kali, dan dia buat persediaan yang begitu rapi untuk memastikan orang percaya sungguh apa yang dia buat. Kalau tidak, kan itu saja. Tapi itulah yang berlaku masyarakat kita. Tapi nak buat macam mana, kita kena sentiasa berusaha untuk memandaikan umat juga. Sentiasa kita dapat bezakan. Sebab tu ulama-ulama kita macam Ustaz sebut tadi kan, bezakan di antara mukjizat. Bahkan irhas sendiri pun dibezakan dengan mukjizat yang mana berlaku dengan Nabi SAW.